Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera para penonton FB Live Jabatan Muzium Malaysia. Bersama saya lagi Yusri Jaafar dalam segmen Nak Tahu Tak? Baiklah para penonton di rumah, hari ini kita bawakan satu tajuk sebenarnya yang ingin kita kongsi dengan para penonton di rumah, iaitu penjagaan tekstil paling mudah di rumah sebenarnya. Dan saya tak keseorangan tuan-tuan dan perempuan. Saya bersama dengan Encik Zainal bin Arifin yang merupakan pengarah bahagian pengurusan konservasi Jabatan Muzium Malaysia. Apa khabar Cik Nal? Alhamdulillah. Selamat sihat. datang ke segmen kita ni. Terima kasih. Okey Cik Nal, kita nak berkongsi dengan para penonton di luar sana, terutama di rumah, iaitu bagaimana ataupun kita nak menjaga sebenarnya penjagaan tekstil dengan cara yang paling mudah lah orang katakan di rumah. Boleh tak Cik Nal kongsikan dengan para penonton ni? Ya, terima kasih. Sama. Pertamanya sebab menjemput saya ke program ini. Secara mudah sebenarnya terdapat banyak kaedah penjagaan tekstil di rumah. Tetapi dia ada satu piawai antarabangsa sebenarnya dalam menjaga tekstil. So dia ada, kalau kita tengok di skrin ni, dia ada 5 simbol yang telah luluskan di peringkat antarabangsa, melepasi piawai antarabangsa, yang mana yang inilah sebenarnya kaedah paling mudah untuk kita menjaga tekstil di rumah. Okey, ini ada 5 simbol ni Cik Nal. Apa yang sebenarnya penceritaan tentang simbol-simbol ni? Okey. Memang tuan-tuan dan puan-puan nak tahu tak sebenarnya inilah sebenarnya kaedah untuk kita menjaga tekstil ya, pakaian kita, tudung, apa-apa sajalah seluar dan sebagainya yang kita selalu beli. Selalu kita abaikan. Mungkin Cik Yus sendiri pun sebenarnya bila beli pun tak tahu pun benda ni. Betul Cik Nal. Sebelum tu saja, kalau kita boleh tunjuk sikit ni, boleh Cik Nal, di mana sebenarnya benda ni ada pada tekstil. Para penonton nak tengok tak? Di pada pakaian kita sebenarnya yang kita selalu beli, yang mahal-mahal tu, tapi kadang tak semestinya mahal pun. Dia di sebelah kiri baju kita, di sebelah dalam. Sebelah dalam. Yang ni. Di sini. Jadi terdapat simbol yang tadi tu. Terdapat simbol yang tadi. Okey. Maknanya di slide yang sama ni adalah menunjukkan tag pada baju ini sebenarnya. Betul. Kalau kita boleh bincang sikit, boleh? Yang tadi tu, okey. Dia ada 5 simbol. Simbol pertama sebenarnya adalah simbol berkenaan dengan pencucian, ya, cucian. Untuk cucian ni sebenarnya dia ada 5 lagi, dia ada 7 lagi simbol. Simbol yang pertama dia ada tanda pangkah. Tanda pangkah sebenarnya bermakna kita tak boleh basuh. Kita tak boleh basuh. Okey, kita terus dan seterusnya dia ada simbol-simbol. Nanti kita tengok kejap lah. Dia ada 30, dia ada 60, dia ada 90. Ada maksud tertentu. Ada maksud tertentu. Sebentar lagi kita akan bincang. Dan seterusnya, bleach ni adalah untuk penggunaan bahan peluntur. So untuk penggunaan bahan peluntur ada 2 sahaja. Boleh guna ataupun tak. Dan biasanya dia memang simbol dia adalah 3 segi. Kalau tak boleh guna peluntur, dia akan ada tanda pangkah. Tapi kalau boleh guna peluntur, dia akan di dalam tu ada tulis CI. Dan seterusnya dia berkait juga. Selepas basuh, boleh guna peluntur atau tak. Seterusnya kita kaedah untuk pengeringan lah, Yus ni. Untuk pengeringan pula dia ada simbol-simbol lagi. Tapi yang paling utama dia adalah simbol 4 segi. Dan selepas kita keringkan, selalu kita nak setrika. Kita nak iron dia kan. So simbol untuk iron yang ni. Dan untuk iron dia ada 5 lagi simbol. Pecahan simbol pecahan dia. Lagi. Pecahan ada. Dan yang last kali tu, yang hujung adalah untuk dry cleaning. Dry clean. Dry clean ni dia ada 2 sahaja. Selalu dia akan ada P ataupun F pada simbol bulat tu. Kalau P bermakna kita boleh gunakan apa sahaja bahan untuk dry cleaning. Boleh apa saja. Boleh apa saja. Kalau berbalik pada tagging tadi tu,
Ni tagging baju yang tadi Cik Nal ada tunjuk kan? Betul. Yang atas tu watch kan? Saya dah nampak ada tunjuk ada 30. Bermaksud yang 30 itu adalah dia tak boleh lebih, kepanasan tu suhu dia tak boleh lebih daripada 30 darjah Celsius. Maknanya dia cucian normal. Mesin basuh kita tu dia biasa dalam 30 darjah Celsius lah untuk kita ni. Tapi saya nak kongsi selalunya kita ni yang tak ada mesin basuh kat rumah, kita hantar pergi Dobi laundry kan. Saja nak ingatkan untuk tujuan pengeringan sebenarnya kalau boleh jangan sampai betul-betul kering. Biar di dalam keadaan lembab lagi. Dan kita kena anginkan juga. Sebabnya supaya dia akan lebih tahan lama. Kalau dia terus kering, dia akan lebih mudah untuk reput. Mudah reput sebenarnya. Yang kedua tu kita tengok tanda 3 segi itu sebenarnya ada penggunaan peluntur. So bila ada tanda X pada simbol 3 segi itu bermakna kita tak boleh guna peluntur. Kalau CI dia ada juga yang saya sebut tadi tu dia CI itu dia boleh guna peluntur. Boleh guna. Makna ini tanda untuk pengeringan. Tanda sempang tu bermakna dia pengeringan biasa. Boleh keringkan dengan apa sahaja kaedah lah. Untuk iron ni dia ada 2 titik Dia ada 2 titik. Bermakna 2 titik itu ialah kita boleh suhu kita boleh pergi pada sehingga 150 darjah Celsius sahaja. Begitu. Kalau 3 titik dia boleh pergi maksimum 200 darjah Celsius. 200. Dia ada 1 2 3 110 darjah Celsius. Dan ada juga kalau X tak boleh guna air. Tak boleh guna air. Kalau guna akan merosakkan fabric tu. Betul. Sebab tu kalau kita perasan terutama seluar lelaki, selalunya ada yang hangus. Berkilat terus kan? Sebab kita tak guna simbol yang betul dalam air. Sebab tu kadang jadi terlebih kilat. Itulah sebabnya. Itu sebabnya. Cik Nal, selalu kan tagging dekat baju ni kita ambil mudah sebenarnya kan. Maknanya tak tengok langsung pun tagging yang ada kat t-shirt, seluar sebagainya. Betul. Kalau tak tengok tak apa lagi, ada juga yang gunting buang Cik Nal. Betul kan? Betul. Sebab itulah itu yang saya nak kongsikan pada hari ini sebenarnya pada tuan-tuan dan puan-puan. Selepas ni tolonglah bila kita beli pakaian daripada mana-mana butik ke, daripada mana-mana shopping kompleks ke, kita ambil kisahlah pasal benda ni. Kalau boleh jangan gunting lah. Memang kadang tak selesa bila dia terkena dengan kulit kita. Kata gatal lah. Tapi kalau boleh kita tengok dululah sebelum nak gunting pun. Sebenarnya ini orang kata yang terkini lah guideline. Kalau pakaian dahulu tak ada Cik Nal. Tak ada. Kalau kita dekat museum ni kita tak ada pun pakaian tradisional lama-lama kan. Betul. Sekarang ni mudah untuk para penonton praktikkan kat rumah. Betul. Itulah yang saya nak kongsikan hari ini sebenarnya. Kaedah penjagaan tekstil yang sangat mudah. Sangat mudah sebenarnya. Sangat mudah sebenarnya. Okay, Cik Nal, kita ke slide seterusnya. Ini pun tagging juga. Ini pun tagging. Betul. So yang ni sebenarnya adalah seluar jeans yang 100% cotton. Di mana sama juga macam tadi. Cuma kita tengok di sini pun dia tak boleh guna peluntur lah kan. Dan dia pun tak boleh dry clean. Tak boleh juga. Tak boleh dry clean. Yang seterusnya ini pun sama. Ini pun sama. Dia dalam 60 tu bermakna dia tak boleh lebih daripada 60 darjah Celsius lah untuk kepanasan dia. Dia pun sama jugalah dengan yang lain-lain tadi tu. Sama juga. Kalau iron tu 2 titik tu bermakna dia 150 darjah Celsius. Maknanya mungkin sebelum ni Cik Nal, orang tengok contohnya simbol iron ni kan, orang tak tahu sebenarnya titik tu ada fungsi sebenarnya. Betul. Bukan semata-mata titik. Betul. Dan mungkin tuan-tuan, puan-puan nak tahu di mana kedudukan titik-titik ni pada iron tu. Betul tu. Sebenarnya dekat iron ada Cik Nal kan? Ada. Itu dia. So ini ada. Kita tengok
dia ada 3 titik, dia ada 2 titik dan dia ada 1 titik. 1 titik. 1 titik bermakna 110 darjah Celsius. Okey. 2 titik 150 darjah Celsius. 3 titik yang paling maksimum sebenarnya adalah 200 darjah Celsius. 200 darjah Celsius. Okey. Dia dah ada dah dalam pada iron sebenarnya. Dah lah dekat tagging tu ada guideline, dekat iron sendiri pun dah ada guideline para penonton. Kita cuma kena ada ilmu sedikit ilmu untuk praktikkan benda tu kan. Supaya baju kita yang mahal-mahal, seluar kita yang mahal-mahal, lebih panjang jangka hayat dia lah. Kita nak melestarikan pakaian tu, mungkin kita tak guna, kita sayang, tapi kita simpan untuk jangka hayat yang lebih panjang, Cik Nal. Betul. Betul. Okey. Seterusnya saya nak kongsi sedikit lagi. Dia tak semestinya juga ya, sekarang ni ada lagi satu kaedah macam mana penjual-penjual pakaian di peringkat antarabangsa ni menyatakan bagaimana untuk nak jaga tekstil sebenarnya. So ada juga yang tak menggunakan simbol ya, tapi dia terus tulis macam ni. Terus saja tulis. Betul. Makna untuk yang ni tekstil yang ni dia boleh terus kita boleh hand wash, maknanya kita boleh buat cucian tangan, tapi mesti diasingkan. Mungkin sebab color. Sebab color. So gunakan bahan pencuci yang sangat mild, yang sangat tak boleh direndam secara semalaman, maksudnya tak boleh guna bahan peluntur dan sebagainya lagi lah. So ada juga yang tak gunakan simbol, tapi dia gunakan yang macam guna wording saja. Betul. Lebih mudah sebenarnya juga. Lebih mudah ini ya. Betul. Sebab simbol kita nak kena ingat. Betul. Ini dia dah bagi wording siap, cuma kita ikut saja. Betul. Ini yang kita katakan benda paling mudah sebenarnya kita nak praktik di rumah. Betul. Tapi kita tak amalkan sebelum ni. Jadi selepas ni tuan-tuan, puan-puan, jangan lupa kalau nak beli kain baju tu tengok benda ni. Jadi betapa pentingnya. Insya-Allah jangka hayat untuk pakaian kita akan lebih panjang lagi. Lebih panjang lagi. Okey Cik Nas, selain daripada kita berkongsi tentang tagging yang ada pada pakaian, tekstil, fabrik dan sebagainya ni, Cik Nas, ada tak apa-apa lagi yang Cik Nas nak kongsi dengan kita dan para penonton sebenarnya? Saya nak kongsi sebenarnya untuk kaedah penyimpanan ya, sedikit kaedah penyimpanan, terutama blazer, baju kurung, untuk supaya dia lebih tahan lama. Ya. Antara kaedah yang paling simple sebenarnya kita gunakan kita gunakan kaedah untuk simpan dalam bentuk macam ni lah. Ya. Selain daripada itu, untuk betul-betul nak jaga terutama baju kurung dan juga apa-apa pakaian, kita boleh gunakan sebenarnya padded hanger. Padded hanger. Padded hanger. Jadi ini lebih untuk kata nak menjaga tekstil tu lah. Betul. Ini antara kaedah-kaedah. Dan untuk selendang sebenarnya, saya tahu tuan-tuan, terutama puan-puan lah, banyak selendang sekarang ni semua pun guna selendang. Nak pakai tudung semua guna selendang. So kaedah penjagaan yang lagi betul sebenarnya adalah dengan kita buat macam ni. Gulung digulung. Okey. Kalau betul-betul yang jaga, kadang tu ada yang sampai beratus-ratus harga kan. So beli mahal-mahal, simpan. Ini antara caranya. Ya. Kalau betul-betul jangan main gantung, jangan main lipat. So ini antara kaedah yang paling mudah dan simple lah. Dan bukan sahaja mudah, simple, tetapi dari segi kos pun lebih murah lah. Lebih murah. Lebih murah. Okey Cik Nas, mungkin ada para penonton di luar sana ada yang nak bertanya sebenarnya kan. Ada yang bertanya tentang tajuk kita pada hari ini, penjagaan tekstil paling mudah di rumah.
bolehlah ajukan terus kepada kami sekarang ini dalam segmen Nak Tahu Tak, yang mana kita tengah membicarakan ataupun berkongsi tips-tips penjagaan tekstil di rumah, Cik Nal. Ya. Jadi tadi kita dah tengok tentang tagging, simbol-simbol apa semua kan. Betul. Lepas tu cara penyimpanan. Jadi ini semua ni sebenarnya ialah kalau kita beli pakaian mahal-mahal je nak. Kemudian benda tu kita sayang lah, ada kenangan. Betul. Nilai sentimental. Mungkin baju-baju perkahwinan. Betul. Baju-baju event dan sebagainya. Dia kalau untuk baju-baju contohnya perkahwinan, kain songket dan sebagainya, itu ada lagi kaedah penyimpanan lain lagi. Ada lagi. Itu ada. Tapi yang saya kongsikan hari ini sebenarnya adalah kaedah penjagaan yang paling mudah, yang dah ada pada pakaian kita pun sebenarnya. Guideline tu dah ada. Betul, guideline dah ada. Tinggal nak ikut je. Betul, betul. So itu yang saya nak kongsikan sebab memang kebanyakan daripada kita semua pun sebenarnya dia kita tak tengok pun benda ni. Betul kita tak tengok pun. Tapi harap-harap selepas ini tuan-tuan, puan-puan, Cik Yu sendiri akan tengoklah. Akan tengok lepas ni. InsyaAllah. Bila Cik Nal, kita dah sampai ke penghujung segmen sebenarnya. Okey. Ingin kita kongsikan juga kat sini, jika ada sebarang persoalan yang ingin diajukan terus kepada Encik Zainal, tuan-tuan dan puan-puan di luar sana bolehlah email terus kepada Encik Zainal bin Arifin di alamat email yang tertera di skrin sekarang ini, iaitu zainalarifin@jmm.gov.my, yang mana Cik Nal merupakan pengarah di bahagian pengurusan konservasi Jabatan Muzium Malaysia. Dan jangan lupa para penonton di luar sana, untuk ringankan jari jemari anda, tekan butang like dan juga share program-program kami di atas talian dan juga subscribe channel YouTube kami. Cik Nal, kita dah sampai ke penghujung sebenarnya. Kita ada satu hashtag kita nak tinggalkan untuk para penonton. Iaitu hashtag kita, muzium kita, tamadun kita. Jumpa lagi tuan-tuan dan puan-puan. Bye.